Buletin utama bersama saya Marslah Hassan dan rakan penyampai. Saya Mia Abdul Malik Rayani. Tender penjualan pegangan saham JLC akan dipanggil dalam tempoh terdekat. Firma akaun Deloitte disaman Suruhanjaya Security RM2.2 juta atas pecah amanah bond. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Syarikat Perakaunan Deloitte PLT hari ini dikenakan penalti RM2.2 juta atas 4 pelanggaran yang melibatkan program sukuk murabahah bernilai RM2.4 bilion yang diterbitkan anak syarikat One Malaysia Development Berhad iaitu Bandar Malaysia Sdn Berhad. Penalti itu dikenakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Dalam satu kenyataan, SC memaklumkan Deloitte merupakan juru audit berkanun bagi Bandar Malaysia Sdn Berhad dan 1MDB Real Estate Sdn Berhad bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2015 hingga 2016. 1MDB Real Estate Sdn Berhad yang juga dikenali sebagai TRX City Sdn Berhad ialah antara penyedia sekuriti pihak ketiga bagi program sukuk dan syarikat induk BMSB. SC mendedahkan Deloitte telah melakukan 2 pelanggaran di bawah Seksyen 276-3-B Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007. Ia susulan kegagalan melaporkan segera kepada SC mengenai aturan yang memberi kesan ke atas kemampuan BMSB untuk memenuhi kewajipannya dalam membayar balik kepada pemegang sukuk di bawah program itu. SC mendapati pelanggaran yang dilakukan oleh Deloitte adalah serius. Laporan juru audit bebas Deloitte untuk 1MDB bagi tahun 2015 dan 2016 menyatakan bahawa firma itu tidak dapat memperoleh bukti audit yang mencukupi dan bersesuaian untuk menentukan sama ada wang pendahuluan kepada 1MDB antara lain hasil jualan bond itu boleh diperoleh semula. Selain itu, siasatan berterusan ke atas 1MDB juga menunjukkan wujudnya ketidakpastian maklumat berhubung kemampuan kumpulan dan syarikat untuk terus beroperasi. Menteri Kewangan Lim Guan Eng dalam pada itu memaklumkan Malaysia akan menerima bayaran pertama wang yang didakwa dicuri daripada 1MDB dalam masa terdekat. Malaysia akan terima wang yang kita dapat perolehi daripada 1MDB. Ini bukanlah jumlah besar, tapi bayaran pertama akan dibuat kepada negara Malaysia. Bukanlah berbilion-bilion, bukan jumlah besar, tapi sekurang-kurangnya secara permulaan. Dan ini adalah satu berita baik dan kita harap akan diikuti, disusuli dengan pembayaran berlanjutan kepada Malaysia di mana kita dapat balik wang yang dirompak daripada 1MDB. Bagaimanapun, beliau enggan mendedahkan perincian mengenai dari mana bayaran itu termasuk jumlah wang. Guan Eng turut menggesa parti pembangkang yang menerima dana daripada 1MDB untuk memulangkan wang jika tidak mahu tindakan undang-undang diambil. Buletin utama disempurnakan oleh Vivo V11 dan Vivo V11i. Dan ini pula mengenai projek rel laluan Pantai Timur ECRL. Kerajaan akan mengadakan rundingan secara sulit dengan China berhubung terma kontrak. Mesyuarat Kabinet hari ini turut memutuskan hanya Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad boleh mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung kontrak projek berkenaan. We should allow the discussions which will now be G2G to be held away from public glare. Away from the public spotlight, and we would urge the media to wait for official statements to be issued by the government when we are ready to do so. The Cabinet also decided that no ministers would make any announcements except for the Prime Minister.
Guan M berkata demikian pada sidang media selepas menyerahkan cek berjumlah RM20 juta kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, sempena program kempen Beli Barangan Malaysia di Putrajaya. Ditanya sama ada kementerian tertentu akan mengetuai rundingan itu, Guan M berkata tiada kementerian yang mengetuainya, sebaliknya ia dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan. Katanya tiada tempoh masa tertentu ditetapkan bagi rundingan semula projek berkenaan antara kedua-dua negara. Semalam, Perdana Menteri memaklumkan projek mega kontroversi itu belum dibatalkan dan masih dalam peringkat rundingan dengan pihak berkaitan. Projek ECRL yang membabitkan kos RM81 bilion dengan kontrak dianugerahkan kepada China Communication Construction Group Limited dihentikan sejak 4 Julai tahun lalu. Jajaran rel sepanjang 688.3 km menghubungkan Kota Baru, Kelantan hingga ke Gombak, Selangor. Hakikatnya, isu status projek ECRL perlu diurus secara berhati-hati kerana membabitkan hubungan dua hala antara Malaysia dan China. Menurut bekas pengerusi Majlis Penasihat Kerajaan Tun Daim Zainuddin, projek yang diterajui China Communication Construction Group Limited CCCC itu dilihat membabitkan perkara sensitif. Bilateral, very complicated. Bilateral relationship, very complicated. See, when we deal with another country, you cannot go to the press. It's very sensitive, very sensitive. So we have to sit down, do everything quietly. Sebab sekarang press selalu tanya kan. Dia tanya nak kena jawab, tak jawab kata freedom of press itu tak boleh. Bilateral is very complicated. Terdahulu, beliau berucap pada program Luncheon Talk Atmosfera Ekonomi Bumiputera masa hadapan bersama Tun Daim Zainuddin di Dewan Sri Budiman Universiti Teknologi Mara UiTM. Dalam pada itu, Tun Daim turut menjangkakan tender terbuka akan dipanggil untuk pembelian kepentingan ekuiti dalam syarikat berkaitan kerajaan JLC dalam tempoh terdekat. New board has taken over, so they're doing all the study, and soon they will make a proposal to the board first, which companies they want to divest. And I think this time they'll call for tender. They'll call for tender. I think they'll call for tender. When will we see? I mean, as I told you, these are big companies, and so many companies that are there. They have to identify which company they want to divest first. Namun katanya ahli lembaga pengarah wajar diberikan masa untuk menentukan pelupusan atau pengurangan kepentingan ekuiti yang mahu dilaksanakan. Sebelum ini, Khazanah Nasional Berhad melupuskan 16% kepentingan dalam IHH Healthcare Berhad pada Mitsui & Co Limited, membabitkan pertimbangan tunai RM8.42 bilion. Sementara itu, Tun Daim turut menasihatkan beberapa menteri kabinet supaya tidak terus bercanggah pendapat secara terbuka kerana ia boleh menimbulkan persepsi negatif dalam kalangan rakyat terhadap kerajaan. Walaupun usia jemaah menteri di bawah Pakatan Harapan masih baru, tetapi mentaliti pembangkang masih menebal dan ia perlu diubah dengan kesungguhan bekerja untuk rakyat. Mereka ni memang baru. 50 tahun oposisi duduk bantai berjalan. Tiba-tiba bila menang, dia ingat dia oposisi ni. Sama-sama ada duduk gaduh, macam-macam duduk gaduh. Saya beritahu dia kata, bila dah menang election, 6 bulan okey lah. Nak gaduh ke tak faham kata. Kalau lepas 6 bulan, pun tak boleh buat kerja, pun masih duduk gaduh sama ni, rakyat pun naik muak. Kau bilang nak buat. Use the civil servant to think. Tambah beliau, lebih elok sekiranya barisan menteri fokus untuk bekerja sebagai satu pasukan dengan penjawat awam dan pelbagai agensi di bawah kementerian masing-masing kerana penjawat awam ini mempunyai kebolehan serta kelulusan yang baik. Beliau turut mengakui ada segelintir menteri yang bergerak tanpa meminta pandangan penjawat awam dan itu menjadi penyebab mengapa banyak perkara gagal dilaksanakan dengan baik.
in order to learn from it. Baik, sambungan kepada laporan semalam. Aduan Rakyat hari ini mendedahkan pengakuan pemain media sosial Tumblr. Aplikasi itu bukan sahaja menghidangkan gambar dan video pornografi untuk si mental berfantasi, lebih dahsyat berlaku tawaran jual beli. Wartawan Juliana Syarin ada butirannya. Rafiq bukan nama sebenar, mula bermain Tumblr sejak 2013 atas ajakan kawan-kawan. Bermula dengan suka-suka, dia akhirnya ketagih. Apa tidaknya, dakwanya Tumblr ibarat pasar di alam maya, koleksi gambar semua ada. Setiap jam buka. Sebab dulu dia unlimited kan, maksudnya bila orang post je, boop, berlambak-lambak. So dalam sejam tu 3 kali surf lah. Sekarang? Sekarang tak ada. Kurang atau? Dah tak ada. Dah tak buka? Dah tak buka sebab... Sebab apa? Sebab Tumblr dah... Sekat kan? Ya, dia dah buat sekat dekat bahagian-bahagian nude ni kan. Dengan video yang... Sebab dengar katanya budak-budak kecil pun buka Tumblr. Dengan satu akaun Tumblr menggunakan nama palsu, dia telah berkongsi lebih 1,000 gambar dan video lucah yang turut menjadi tatapan ribuan pemilik akaun lain yang sama sakit dengannya. Dakwanya, pemain Tumblr dengan tujuan pornografi ini mempunyai komuniti dalam dan luar negara. Kawan tu ada tapi saya tak benar. Dan dia kata betul lah benda tu. Dia bayar sebanyak RM260 untuk 1 jam. 1 jam. Menerusi Tumblr ni, menerusi dia Tumblr. mendapatkan perkhidmatan tu. Macam saya cakap tadi, dia ada buat servis untuk make love tu lah, adalah. Pelacuran tu. Pelacuran tu. Rafiq mula sedar aktivitinya itu menjatuhkan maruah orang lain dan rasa bersalah, apatah lagi yang dikongsinya itu adalah gambar orang yang dikenali. Sebenarnya ada kes. Masa saya nak repost tu, ada jiran lama saya dekat kampung. Anak dia lah. Saya macam tersentak macam Ada anak? Ada. Ada anak perempuan? Ada. Ada anak perempuan, ada isteri, ada mak, ada kakak? Ada, semua ada. Okey. Jadi tak mustahil mereka juga boleh menjadi mangsa kepada Tumblr ni. Bagaimana? Kalau benda yang sama jadi pada keluarga Rafiq sendiri? Betul. Saya akan rasa macam kecewa jugalah. Sebabnya platform macam ni ada, dia boleh menjatuhkan maruah sesiapa. Betul. Kata Rafiq, disebabkan sekatan oleh Tumblr sejak Disember lalu, ramai pemain yang beralih ke aplikasi lain yang didakwa lebih bebas. Kajian buku panduan keibubapaan cyber oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia menunjukkan 94% daripada kanak-kanak di negara ini terdedah kepada pornografi. 50% pelajar sekolah menengah berinteraksi melalui media sosial tanpa pemantauan ibu bapa. Pencarian terbaru saya di Tumblr, masih ada gambar dengan kapsion lucah sepanjang bulan ini. Statistik SKMM menunjukkan pihaknya menerima purata 20 aduan dalam tempoh sebulan berkenaan dengan kandungan lucah yang terdapat dalam Tumblr atau 240 aduan dalam tempoh setahun. Namun selepas 17 Disember 2018, selepas Tumblr sendiri mengadakan sekatan, jumlah aduan diterima SKMM berkurang sebanyak 50%. Bagi kumpulan penggerak ibu bapa komuniti kebangsaan, sudah tiba masanya laman sosial seperti Tumblr dan seumpamanya diharapkan. Kami berpendapat sebulat suara hendakkan menggesa supaya kerajaan ban Tumblr dan juga media-media sosial lain yang boleh memberantakkan generasi kita. Sebab pada kami, lebih baik pencegahan daripada merawat. Suara wakil ibu bapa itu kami panjangkan kepada kementerian bertanggungjawab. CMC akan bertindak untuk menyekat laman sesawang yang berkenaan lah. Tetapi bukan platform itu secara umum. Sebab bukan semua orang yang
berniat untuk menggunakan Tumblr ini sebagai satu platform ataupun satu tempat untuk melakukan perkara-perkara yang gejala yang tidak sihat seperti pornografi dan sebagainya. Kerajaan tidak bercadang untuk mengharamkan secara keseluruhan sesuatu platform am yang boleh digunakan orang ramai untuk pelbagai tujuan. Bagaimanapun, sebarang cadangan penambahbaikan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dialu-alukan. Tumblr itu sendiri secara umumnya sudah tidak lagi efektif digunakan sebagai medium untuk penyebaran pornografi, tetapi kebanyakan perkataan yang dikatakan PM dan PM itu saya percaya sebagai satu diversion untuk menggunakan platform lain supaya kegiatan ini boleh diteruskan dalam platform yang berbeza. Emailkan aduan anda ke aduanrakyat3.0@tv3.com.my berserta nombor telefon untuk dihubungi. Juliana Syarin, Aduan Rakyat, TV3, kami prihatin. Sekarang kan, Nescafe tarik dah ada dalam tin. Ha? Nescafe tarik baru. Kopi Nescafe tarik yang pekat dan berkrim kegemaran anda kini dalam tin. Atas langit pun boleh. Dalam hutan pun boleh. Wah, mana-mana pun boleh ya? Boleh. Rambut lebih kuat dengan setiap cucian? Mudah saja. Baharu, Siri Pro Vitamin daripada Pantene. Rambut gugur berkurangan dengan setiap cucian. Siri Pro Vitamin Pantene Baharu. Vivo V11 AI Camera Perfect Shot. Vivo. Bersua kembali, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah akan melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 esok. Istiadat itu akan berlangsung selepas mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-252. Al-Sultan Abdullah akan menduduki tahta sebagai Yang di-Pertuan Agong bagi tempoh 5 tahun berkuat kuasa esok. Mengikut jadual, Al-Sultan Abdullah dan Tengku Ampuan Pahang, Tunku Azizah Maimunah Iskandariah akan berangkat meninggalkan Istana Abdul Aziz Kuantan menuju ke Pengkalan Udara Kuantan sekitar jam 7 pagi. Baginda kemudian akan berangkat ke Kuala Lumpur dengan menaiki pesawat khas jam 7.50 pagi. Upacara di Ibu Negara akan bermula dengan keberangkatan tiba Sultan Abdullah di Kompleks Bunga Raya Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA di Sepang jam 8.30 pagi. Rombongan diraja kemudian akan berangkat ke dataran Parlimen bagi acara sambutan rasmi sebelum ke Istana Negara untuk istiadat melafaz dan menandatangani surat sumpah. Kira-kira 500 tetamu jemputan terdiri kerabat diraja, Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri, Menteri Besar dan Ketua Menteri, Ketua Hakim Negara, Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Yang di-Pertua Dewan Negara serta div-div kenamaan dijangka menghadiri istiadat berkenaan. Barisan panel yang akan menganggotai Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi kes penyeludupan manusia di Wang Kelian, Padang Besar pada 2015 dijangka dilantik bulan depan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun berkata setakat ini pihaknya masih belum mengetahui tarikh pelantikan panel terbabit, namun sudah bersedia menjadi urus setia dalam pendengaran. Ekoran daripada permintaan banyak pihak yang tak berpuas hati hasil daripada siasatan yang dibuat sebelum ini. Jadi walaupun kita dah jelaskan semua peringkat di semua tahap, tapi masih ada pihak-pihak tertentu yang mengatakan tindakan kita tersebut tidak mencukupi. Jadi ekoran daripada itu kerajaan telah memutuskan
RCI ditubuhkan dan dijangka ahli-ahli ini akan dilantik pada bulan 2 lah. Kita tak tahu tarikh sebenar. Beliau ditemui selepas menghadiri Majlis Penganugerahan Pingat Jasa Pahlawan Negara bagi Ibu Pejabat Polis Kontingen Perlis di Kangar siang tadi. Anugerah perkhidmatan turut disampaikannya kepada 250 anggota polis dari seluruh Perlis yang cemerlang dalam tugasan. 4 tahun lalu, ratusan kubur serta kem yang dipercayai menempatkan pelarian dari etnik Rohingya Myanmar ditemui di sekitar sempadan Malaysia Thailand di Bukit Wang Burma, Wang Klian, Padang Besar di Perlis. Krisis kemanusiaan terbesar itu menyebabkan kawasan berkenaan dikawal ketat pihak keselamatan. Dalam pada itu, polis sedang memantau beberapa kawasan di Sabah seperti Tawau, Sandakan dan beberapa daerah lain yang dikesan menjadi lokasi transit pengganas Daesh yang mahu menyusup ke selatan Filipina. Ia susulan kejadian letupan bom di sebuah gereja di hulu Filipina yang mengorbankan 27 orang dan mencederakan 77 mangsa lain Ahad lalu. Berikutan itu, ujar Tan Sri Muhammad Fuzi, pihaknya kini meningkatkan kawalan berterusan terutama di Sabah kerana terdapat maklumat kumpulan berkenaan cuba menjadikan kawasan selatan Filipina sebagai lokasi baru pengganas Daesh beroperasi. Jadi kawalan yang kita buat ni adalah pemantauan berterusan. Seperti mana kita nyatakan tadi, kita tak mahu negara kita menjadi transit kepada elemen Daesh, khususnya mereka yang pada ketika ini sedang menghadapi masalah di Syria dan Iraq. Dan salah satu tempat yang kita kena pasti yang mereka nak jadikan tempat displacement ataupun tempat baru mereka berjuang adalah di selatan Filipina. Selain daripada itu, dengan kumpulan yang ada kaitan dengan Muslim Group di Myanmar, Arakin. Tambahnya, sebelum ini pihak polis telah mendedahkan nama 18 individu dari selatan Filipina yang mempunyai kaitan keganasan seperti menjadi anggota pengganas Abu Sayyaf dan menjadi ahli kumpulan culik bagi memastikan kehadiran mereka diawasi serta ditangani dari memasuki negara ini. Seorang penganggur mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Air Keruh Melaka atas tuduhan melakukan amang seksual terhadap seorang kanak-kanak perempuan berusia 11 tahun di Bandar Hilir, Melaka November tahun lalu. Pengakuan itu dibuat R. Ruben, 26 tahun, di hadapan Hakim Norma Ismail. Mengikut kertas pertuduhan, Ruben didakwa menyentuh dan meraba dada kanak-kanak perempuan berusia 10 tahun 5 bulan bagi tujuan seksual. Perbuatan didakwa dilakukan di kaki Bukit Senjuang, Jalan Bandar Hilir pada jam 9 pagi 7 November tahun lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 14 Kurungan A Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Sabit kesalahan boleh dipenjara 20 tahun dan sebat. Mahkamah memerintahkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM15,000 dengan seorang penjamin. 27 Februari depan ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes. Dua wanita warga Indonesia dijatuhi hukuman penjara 3 bulan oleh Mahkamah Magistrate Air Keruh Melaka selepas mengaku bersalah menjalankan aktiviti pelacuran 2 minggu lalu. Kedua-duanya mengaku bersalah di hadapan Magistrate Muhammad Firdaus Saleh. Mengikut pertuduhan, Reni, 25 tahun dan Hardianti, 33 tahun didakwa mencari langganan bagi maksud persundalan di dalam sebuah bilik hotel di Melaka kira-kira jam 2.30 petang 14 Januari lalu. Mereka didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 372B Kanun Keseksaan yang boleh dipenjara setahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Mahkamah memerintahkan kedua-dua tertuduh dipenjara bermula dari tarikh jatuh hukum. Terdahulu dalam prosiding berasingan di hadapan Magistrate Muhammad Nazrin Ali Rahim, seorang lagi wanita warga Indonesia, Norma Linda, 31 tahun, didenda RM2,300 atau 4 bulan penjara jika gagal membayar denda selepas mengaku bersalah juga kerana terbabit dalam aktiviti pelacuran. Di Shah Alam, seorang eksekutif jualan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen atas 2 pertuduhan rasuah berkaitan pemalsuan ijazah sarjana muda sebuah universiti swasta tahun lalu. Si Vijaya Kumar, 34 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Sabri Ismail. Bagi pertuduhan pertama, dia didakwa meminta rasuah berjumlah RM12,500 daripada Muhammad Izham Muhammad Hashim, 38 tahun, sebagai upah mendapatkan sijil ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan
kepujian atas nama Muhammad Amzar Hashim tanpa mengikut prosedur yang betul. Manakala bagi pertuduhan kedua, dia didakwa menerima suapan RM1,500 daripada Muhammad Izham bagi tujuan sama. Perbuatan dilakukan di sekitar Bangi dan Cyberjaya masing-masing pada 25 Januari dan 6 April lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 16(A) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Hakim Muhammad Sabri kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM15,000 dengan seorang penjamin dan pasport tertuduh perlu diserahkan kepada mahkamah. Sebutan semula kes 20 Februari depan. Bekas pemandu peribadi Zahida Rafiq, Nur Azman Azmi, kini perlu memulangkan wang berjumlah RM200,000 yang diambil daripada pelakon itu 7 tahun lalu seperti diperintahkan Mahkamah Rayuan sebelum ini. Ia berikutan panel 5 hakim Mahkamah Persekutuan siang tadi membuat keputusan mengekalkan perintah berkenaan yang dikeluarkan Mahkamah Rayuan pada 16 Mei tahun lalu. Panel yang diketuai Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Ahmad Ma'ruf membuat keputusan itu sebulat suara selepas menolak rayuan Nur Azman dalam kes saman fitnah dikemukakan beliau terhadap Zahidah pada November 2013. Rayuan itu ditolak selepas berpuas hati bahawa keputusan dan dapatan Mahkamah Rayuan adalah betul. Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah mewakili Zahidah manakala Peguam Latifah Koya bertindak bagi pihak Nur Azman. Nur Azman menyaman Zahidah dengan mendakwa pelakon itu secara salah dan berniat jahat mengeluarkan kenyataan fitnah dalam artikel diterbitkan tabloid berbahasa Melayu pada 3 Mac 2012 berhubung kehilangan RM200,000. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Februari 2015 memutuskan Nur Azman berjaya membuktikan kes saman fitnah difailkan dan memerintahkan Zahidah membayar ganti rugi RM150,000 kepada plaintiff. Bagaimanapun, pada 16 Mei 2017, Zahidah berjaya dalam rayuannya sekaligus mengenepikan perintah Mahkamah Tinggi supaya beliau membayar ganti rugi terbabit. Mahkamah Rayuan dalam keputusannya turut memerintahkan Nur Azman memulangkan RM200,000 itu yang didakwa diambil daripada Zahidah. Saksikan bintang-bintang bergemelapan di Galaxy AJL 33. Nikmati gambar yang lebih jelas. Juga kesan bokeh yang mempesonakan. Menerusi paparan ultra lebar. Dan kamera telefoto yang merakam lebih dekat dengan 2 kali zoom. 4 lensa kamera untuk 4 kali ganda keseronokan. Hanya dengan Samsung Galaxy A9. Anugerah juara lagu ke-33 dibawakan oleh Samsung Galaxy A9. Castrol Magnatec baharu dengan teknologi Dual Lock membentuk medan perlindungan berdaya kuasa yang melekat pada enjin. Kereta anda berhak mendapatkan Castrol Magnatec baharu. Alami teknologi Dual Lock di Castrol Auto Service hari ini. Saya tidak bimbang wangian bercampur dengan bau busuk. Wangian Downy terbaharu yang dipertingkatkan tidak bercampur dengan bau busuk. Ia kekal harum dan tahan lebih lama sepanjang hari. Anda sangat wangi. Downy minyak wangi premium baharu. Lebih lagi, DHA ditambah dengan Omega 3 dan Omega 6. Dugro, dapatkan lebih lagi. Miliki Ronan Nude memukau. Baharu Matte Ink Unnude daripada Maybelline New York. Matte luar biasa dengan 10 Ronan Nude baru. Pigmen impak tinggi, tahan sehingga 16 jam. Ronan Nude, matte luar biasa. Baharu Matte Ink Unnude daripada Maybelline New York. Bertemu kembali dengan laporan Detik Niaga. Tuntutan bayaran pulang balik cukai barangan dan perkhidmatan dijangka selesai akhir tahun ini. Ketika ini, tuntutan bayaran itu melepasi proses semakan dan telah mula dibayar balik secara berperingkat. Dan untuk menjamin keselamatan hasil, Jabatan Kastam Diraja Malaysia akan melaksanakan jaminan bank sebagai pilihan kepada syarikat berdaftar GST. Jaminan bank yang akan dilaksanakan adalah pada kadar minimum 30% daripada nilai tuntutan yang dituntut oleh syarikat
syarikat. Ketua Pengarah Kastam Datuk Seri Subramaniam Tolasi dalam satu kenyataan memaklumkan 3 mekanisme akan digunakan untuk menyelesaikan isu pembayaran pulang balik GST. Ia membabitkan bagi jumlah tuntutan di bawah RM50,000, tuntutan berjumlah RM50,000 hingga RM100,000 dan tuntutan melebihi RM100,000. Melalui kaedah ini, bayaran sebanyak 70% dari jumlah tuntutan akan dibayar kepada syarikat. Manakala 30% dari jumlah tuntutan akan ditahan dan akan dibayar balik setelah tindakan lawatan atau audit lapangan selesai dilaksanakan dalam tempoh 2 tahun. Dasar Perumahan Negara yang baru dilancarkan baru-baru ini disambut baik oleh pakar ekonomi dan pemain industri yang dilihat mampu membantu pemilikan rumah pertama, terutamanya bagi golongan B40. Namun turut digesa mewujudkan satu entiti khas dengan gabungan semua agensi terbabit dalam merealisasikan pemilikan rumah mampu milik. Fokus di sini untuk memastikan bahawa grup B40 yang memang dari segi kos sara hidup ni bagi mereka merupakan beban yang tinggi, agar mereka dapat kelegaan sedikitlah dari segi in the future, di masa akan datang, untuk memastikan mereka dapat rumah-rumah yang mempunyai harga kos yang lebih rendah dan keadaan kualiti yang lebih baik, persekitaran yang lebih baik. I think it's a good engagement strategy on part of the government. They understand the issues people are facing in the housing sector, and they want to remove the mismatch between supply and demand. So I think overall it's a good initiative on part of the government, and it will help to create momentum in the economy, which is good at the macro level. Useful in helping first-time home buyers, and especially for property below 150,000. Of course, the question being raised is, are there property below 150,000? Definitely they are, especially like even in Selangor, you have the Rumah Selangorku, because you have different categories, so there will be a category that's below 150,000. Like Rumah Mampu Milik Johor, they also have. Kedah, Perlis, Pahang, Kelantan, Terengganu. These are the states that have different category of affordable housing, even in Penang as well. Turut digesa gabungan semua agensi terbabit bagi merealisasikan pemilihan rumah mampu milik khas untuk golongan B40. The one thing that I was expecting a lot is the one single agency to take care of this accommodative policy. Affordable housing, which is lacking. I think that is not announced yet, So hopefully they need to. At the moment is affordable housing. There's so many agencies. So many agencies like Prima, like Selangor State also has got one, and then I understand the Ministry of Housing side also they have one, one body in charge of affordable housing. And all these too many. Beberapa ahli parlimen ADUN dan pemimpin daripada Parti Amanah Bersatu, PKR dan DAP dilantik sebagai ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM. Mengulas mengenainya, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mujahid Yusof menegaskan mereka dilantik kerana layak dan berpengalaman dan bukan kerana lantikan politik. Siang tadi, semua ahli Lembaga Pemegang Amanah YADIM yang baru dilantik menerima watika pelantikan di Putrajaya. Antara yang dilantik 6 individu dari Amanah, iaitu Yang di-Pertua Nik Omar Nik Abdul Aziz, Timbalannya Zulkarnain Abidin, Datuk Abdul Ghani Syamsuddin, Ahmad Sayuti Bashirun, Syamsul Ma'arif Ismail dan Maznah Daud. 2 lagi melibatkan wakil PKR, iaitu anggota Parlimen Ledang Said Ibrahim Said Noh dan anggota Parlimen Merbuk Nur Azrina Surip dan seorang wakil Bersatu Datuk Dr. Samsu Adabi Mahmad dan seorang wakil DAP iaitu Adun Paloh Johor Syekh Umar Bagarib Ali. Jika ada yang cuba kaitkan dengan politik, ia hanya kebetulan. Kebetulan yang merit itu kita nampak di kalangan mereka itu kebetulan bersama dengan parti-parti tertentu. Jadi kita tidak mahu menjadikan alasan kerana merit itu kita tak lantik. Jadi kalaupun ada mereka bersama dengan mana-mana parti politik termasuk YB yang ada, itu ialah secara kebetulan. Yang kita ambil ialah pengalaman mereka untuk memimpin YADIM.
Dalam pada itu, pihak yang membuat fitnah mengenai pelantikan adun DAP, Sheikh Umar Bagharib Ali, akan berdepan tindakan. Ia merupakan satu tuduhan melampau mengatakan DAP tidak mengiktiraf Islam sebagai agama rasmi negara ini. Baik, apapun pengumuman senarai baru yang kebanyakannya daripada orang politik, terutamanya adun paluh dari DAP, dipersoalkan banyak pihak. PAS dan UMNO menyimpulkan Yadim kini dimonopoli orang politik dan ia perlu dibubar segera bagi mengelak tumahan masyarakat. Dia yang dia lantik tu cadangan orang Islam juga, orang Melayu Islam. Cuma isunya DAP, sebab DAP ni kalau kita baca dalam lembagaan dia dan perjuangan dia pun dia mempertahankan negara sekular. Dan dia tidak banyak menentang agenda-agenda Islam di Malaysia ni. Jadi tidak sesuai seorang wakil rakyat DAP duduk dalam Yadim walaupun dia beragama Islam. Kerana parti dia tu sendiri parti dia tu sendiri memang tidak suka pada Islam dan banyak menentang agenda Islam. Sedangkan Yadim ni Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki pula menggesa Yadim kekal sebagai badan dakwah yang bebas pengaruh politik. Dakwanya lagi, kini satu persatu institusi Islam mula disuik dan dirobek oleh kerajaan yang didominasi DAP. Unify, jenama Convergence utama di bawah Telekom Malaysia Berhad TM, memperkenalkan pelan pasca bayar untuk data mudah alih yang lebih jimat untuk memenuhi gaya hidup digital setiap individu pada harga yang berpatutan. Pelan yang lebih mudah dan mampu milik ini sejajar dengan komitmen TM untuk memastikan akses kepada sambungan internet adalah mampu milik dan menyeluruh. Dengan harga serendah RM19, Unify menawarkan data sehingga 2 GB. Pelan Unify Mobile 19 ini juga dilengkapi dengan 5 minit mas panggilan dan 25 khidmat pesanan ringkas SMS. Manakala pelan Unify Mobile 29 dan 39 pula masing-masing menawarkan 3 GB dan 5 GB beserta 50 minit mas panggilan dan 25 SMS. Bagi yang inginkan data sebanyak 10 GB, boleh melanggan pelan Unify Mobile 59 yang didatangkan dengan 9 GB LTE bersama 1 GB, 3G, 100 minit mas panggilan dan 25 SMS. Penawaran baru ini adalah tambahan kepada pelan sedia ada Unify Mobile 99 yang menawarkan data, panggilan dan SMS tanpa had. Dan apa yang kita akan lakukan di dalam suku tahun pertama 2019 ini ada pelbagai. Jadi kabar baik yang pertama ialah di mana kami melancarkan pelan-pelan pasca bayar yang baru, di mana pelan-pelan ini direka khas untuk setiap individu yang berbeza di dalam sebuah rumah. Jadi kita ada yang RM19 untuk adik contohnya, RM29 yang mungkin untuk senior citizen, RM39 dan RM59 untuk abang dan kakak yang mungkin lebih gemar social media dan juga video streaming. Yang keduanya, pelan-pelan pasca baru yang baru ini akan melengkapkan lagi portfolio produk dan perkhidmatan kami di samping Unify Mobile 99. Unlimited data, voice dan SMS. Jadi panggilan, data dan SMS adalah merupakan tanpa had. Bagi tahun 2019, melalui gerakan #KabarBaik, Unify akan membawakan lebih banyak berita baik untuk seluruh rakyat Malaysia. Ia gambaran komitmen Unify untuk terus melangkah ke hadapan dengan produk dan perkhidmatan yang kekal berinovasi dan memahami kehendak pelanggan. Yang baru pada tahun 2009 di Unify adalah kabar baik. Jadi kabar baik ini merupakan komitmen kami untuk memberi fokus yang lebih teliti kepada pengalaman pelanggan kami. Kabar baik ini merupakan satu gerakan dalaman atau a movement dan dia juga penukaran cara kita bekerja apabila kita melayani pelanggan. Tetapi secara ringkasnya ialah ini merupakan komitmen kami kepada pelanggan-pelanggan Unify secara keseluruhannya untuk mempertingkatkan lagi pengalaman mereka dengan memberikan perkabaran yang baik. Dalam pada itu, TM telah menaik taraf lebih 910,000 pelanggan Unify. Lebih 66% daripada 340,000 pelanggan Streamix pula yang tinggal di kawasan liputan Unify telah dinaikkan taraf kepada Unify pada harga yang sama dengan pelan semasa mereka. Manakala baki 130,000 pelanggan Streamix yang masih belum dinaik taraf secara percuma digalakkan merebut peluang ini segera. Gabungan kepelbagaian menjadi tarikan ATV CNY Grand Bazaar di Bukit Jalil yang akan berakhir esok.
Ini adalah bazar terbesar julung kali diadakan di negara ini selama 19 hari. Lebih 300 peniaga mengambil bahagian menjadi pusat sehenti kepada masyarakat Tionghoa membuat persiapan sambutan Tahun Baru Cina. Bazar berkenaan merupakan anjuran AKTV dengan kerjasama Build Up Resources dan AirAsia. Ia memberi pengalaman berbeza dengan persembahan kebudayaan, pasar bunga dan jualan makanan. Ramai juga lah kerana sekarang musim Tahun Baru Cina kan. So banyak orang yang datang nak beli semua ni lah. So apa beza dia dengan dekat luar? Harga dia macam mana? Lagi murah ke? Lagi murah lah kerana sekarang ialah itu carnival kan. So banyak yang buy 3 free 1 ke, buy 2 free 1 ke. Sekarang pun normal lah cari yang itu Chinese New Year dekor, lepas tu makanan dan juga tipis yang biskut semua lah. Selain pertandingan tarian singa dan pertunjukan muzik kebudayaan, satu lagi tarikan adalah Blossom Wonderland. Rata-rata pengunjung terpesona. Chinese punya budaya, dia punya apa yang dia nak sediakan untuk sambutan Tahun Baru Cina. Nak tengok festival bunga. Juadah tradisional juga tersedia dan ia boleh membawa kejutan kepada cita rasa yang membawa kembali kenangan zaman kanak-kanak. Penganjur menjangkakan bazar ini bakal dikunjungi 380,000 orang. Minggu ini dalam Kami Sayang Teacher. Lihat cara Cikgu Kelly mendekati pelajarnya menerusi projek seni. Serta mendedahkan pelajarnya kepada khazanah alam setempat. Mari bersama Cikgu Kelly di Seri Manjung Perak dalam Kami Sayang Teacher, Isnin 5.35 petang hanya di TV3. Slide to the left, slide to the right. Let me hear you clap your hands. Seorang isteri tidak akan meminta balasan. Tapi sekali-sekala kita perlu beri 2 sudu penghargaan ditambah sokongan hangat, sedikit manis rasa pujian, pancuh ikhlas dari hati. Apabila senyuman memulai pagi, pasti terbuka pintu rezeki. Apabila saya membeli belah, ada banyak pilihan. Tapi bagi rambut saya, hanya satu pilihan. Pantene 2 dalam 1. Melawan rambut gugur dan kelomomo sekaligus. Pilih kuat, pilih cantik, pilih Pantene. Dutch Lady, antara DHA tertinggi untuk si manja. Kini dalam pack baru. Merah sangat ah? Merahkan lagi. Besar sangat? Besarkan lagi. Alamak. Seorang je. Tak, ada sekampung. Jom makan besar. KFC! Kejap, ada lagi. Lagi? Ya, jejari kentang putar goreng. Makan besar dengan KFC Celebration Bucket. Ekstra banyak, ekstra syok. Kembali dengan laporan antarabangsa, ratusan sekolah terpaksa ditutup selepas jerebu tebal menyelubungi ibu kota Bangkok, Thailand. 4 daerah di Bangkok dilaporkan mengalami pencemaran udara yang teruk. Pencemaran udara mencapai tahap tidak sihat dengan bacaan indeks pencemaran udara mencecah 171 pagi tadi berbanding 156 pada pertengahan Januari lalu. Susulan itu, pihak berkuasa Bandaraya Bangkok mengarahkan ke semua 437 sekolah awam ditutup sehingga Jumaat. Jurucakap Pejabat Perdana Menteri turut memaklumkan ke semua sekolah persendirian dan vokasional dijangka akan ditutup. Jerebu dilaporkan tercetus akibat asap kenderaan dan kilang serta pembakaran kawasan hutan untuk aktiviti perladangan. Mahkamah Agung Venezuela melarang pemimpin pembangkang Juan Guaido meninggalkan negara itu dan
membekukan akaun bank miliknya. Presiden Mahkamah Tinggi Michael Moreno berkata Guaido dilarang daripada meninggalkan Venezuela sehingga siasatan awal yang dilakukan ke atasnya kerana menjejaskan keharmonian selesai. Tindakan itu dibuat ketika Presiden Venezuela Nicolas Maduro cuba menyekat kebangkitan ketua pembangkang itu yang mengiktiraf dirinya sebagai pemangku presiden. Guaido, 35 tahun, bagaimanapun menganggap usaha Maduro untuk menghalangnya sebagai tiada apa yang baru dan menggesa rakyat negara itu meneruskan bantahan terhadap pemerintahan Maduro. Dalam hal itu, Guaido yang diiktiraf Presiden sementara Venezuela oleh Amerika Syarikat dan negara Kesatuan Eropah yang lain memberi amaran kepada Mahkamah Atasan bahawa rejim itu kini berada di peringkat akhir. Jutaan penduduk Amerika Syarikat bakal menempuh vortex kutub apabila ia melanda hari ini. Perkhidmatan Cuaca Nasional meramalkan seluruh kawasan barat dan tengah negara itu akan mengalami suhu antara negatif 23 dan negatif 40 darjah Celsius. Perkhidmatan Cuaca Nasional juga berkata angin kencang bakal menjadikan suhu seolah-olah negatif 53 darjah Celsius. Suhu di hampir 12 negeri termasuk Dakota, Chicago dan Tennessee diramalkan mencecah pada tahap paling sejuk sejak beberapa dekad lalu dan mungkin memecahkan rekod sedia ada. Susulan ramalan, semua syarikat telah mengarahkan pekerja mereka untuk berada di rumah manakala sekolah pula ditutup. Ratusan penerbangan turut dibatalkan sebagai langkah berjaga-jaga. Fenomena vortex kutub dikatakan berpunca daripada pusingan udara kutub yang lazimnya hanya mengelilingi kutub utara. Dua orang maut, 4 yang lain cedera dalam letupan bom di sebuah masjid di Zamboanga, Selatan Filipina. Penyerang dipercayai melemparkan sebutir bom tangan ke dalam masjid ketika kesemua mangsa sedang tidur. Serangan bom di Idlib, Syria meragut nyawa sekurang-kurangnya 12 orang termasuk 3 kanak-kanak. Menurut pasukan penyelamat, serangan di sebuah pasar yang sesak dengan orang ramai itu dilakukan oleh tentera. Ribuan rakyat Britain berkumpul di luar Parlimen di London sama ada untuk menyokong atau membantah isu berhubung perjanjian Brexit. Ini selepas 317 ahli Parlimen menyokong usul Brexit baru yang dikemukakan Perdana Menteri Theresa May dengan 301 menentang. Polis Chicago di Amerika Syarikat berjaya menyelamatkan seorang lelaki yang terjun ke dalam tasik Michigan untuk menyelamatkan anjingnya yang terjatuh. Potos naik kini menjadi terawang, topi menjadi UFO. Dunia ingin tahu kamu penuh kejutan. Dengan Whiskas baru dan lebih lazat, si manja sihat untuk meneroka sepanjang hari. Whiskas. Di usia 40-an, seorang sihat boleh alami kesusutan otot hingga 8% setiap dekad. Cuba Ensure Go, kini dengan protein dan HMB. Nutrisi lengkap untuk tenaga setiap hari. Ensure Go baharu, lihat peningkatan tenaga. Semarakkan keriangan. Senyumlah selalu untuk kekal muda. Sentiasa ceria dan positif. Pasti kebahagiaan mewarnai dunia. Daftar sekarang di unify.com.my atau di TM Point terdekat. Matahari dan pencemaran menyebabkan kulit menjadi kusam dan tak sekata. Nivea Extra White dengan perlindungan SPF lebih tinggi mengandungi 50 kali vitamin C dan esen pencerah, menyerap untuk memulihkan kulit dari dalam dan juga melindungi kulit. Untuk kecerahan walaupun dalam matahari dan pencemaran, Nivea Extra White SPF 30 memulih dan melindungi kulit anda. Salam sejahtera. Ketika sokongan padu terus disuarakan rakyat Malaysia atas keputusan kerajaan kekal menyekat kedatangan atlet Israel walaupun dilucutkan hak penganjuran acara oleh Jawatan Kuasa Paralimpik Antarabangsa IPC, sudah pastinya semangat sama ditagih atlet-atlet renang para negara. Mana tidaknya, selepas segala yang melanda, mereka tetap perlu bertanding di luar sekaligus timbul kemungkinan akan ada tekanan diterima. Jika tidak dari rakan atlet dari negara lain, mungkin daripada penonton yang hadir menyaksikan acara di lokasi yang dipilih IPC kelak.
tak kira lah tempat mana, dekat mana pun acara itu akan diadakan, kami akan buat yang seperti biasa. Dari segi pergaulan tu dengan atlet tu saya tak tahulah sebab kita sebelum ni kan kita tak ada jumpa dengan dia orang, ada jumpa. Selepas isu ni dah bangkit, tak tahulah macam mana reaksi dia orang dekat kita. Memang tidak dinafikan provokasi luar mungkin sedikit banyak akan menjejaskan fokus perenang-perenang negara. Namun masing-masing sudah sedia untuk menyahut cabaran di sebalik tekanan yang bakal dihadapi terutamanya bila berdepan dengan atlet Israel sendiri. Saya pesanan saya akan ambil benda tu buat macam biasa ya. Macam mana? Berjuang untuk negara. Saya buat demi negara. Saya tak kisahlah orang luar nak katakan apa kat kita. Muhammad Nur Saiful Zulkifli adalah antara 4 atlet para negara yang telah pun meraih tiket kelayakan ke kejohanan renang para dunia yang sepatutnya dianjurkan di Kuching, Sarawak Julai nanti. Selain Saiful, turut sudah mengesahkan tempat 2 atlet yang berlatih di Sarawak, Jamari Siga dan Julius Jaranding, selain James Wong yang kini berada di Australia. Bagi jurulatih negara Lee Sin Sin, dia tetap melihat atlet-atletnya sebagai individu yang memiliki ketahanan mental tinggi. Walaupun dunia kini heboh memperkatakan mengenai keengganan Malaysia menerima atlet Israel untuk beraksi di sini, fokus utama mereka tetap terarah kepada sesi latihan yang dijalani. 接下来我们出国比赛有4月份的去英国的苏格兰，还有5月份的新加坡比赛，然后紧接就是世界锦标赛。前面2个比赛我们都是要去拿这个世界锦标赛的资格，所以说我们目前有这2个出国比赛，然后第3个就是世界锦标赛。 Malaysia sebelum ini bertegas mengekalkan larangan kemasukan atlet Israel ke kejohanan renang para dunia yang sepatutnya berlangsung di Kuching, Sarawak 29 Julai sehingga 4 Ogos tahun ini. Dan ia membawa kepada keputusan Jawatankuasa Paralimpik Antarabangsa IPC melucutkan hak penganjuran Malaysia. Dengan Badan Induk Paralimpik Dunia itu kini membuka tawaran hingga 11 Februari kepada mana-mana negara yang berminat untuk menganjurkannya. Di pihak Malaysia, atlet-atlet negara tetap akan mengambil bahagian dalam kejohanan dunia itu nanti memandangkan ia menawarkan tiket ke Sukan Olimpik 2020 di Tokyo. Dalam pada itu, Mahkamah Timbang Tarasukan CAS telah menolak rayuan Presiden Kesatuan Olahraga Malaysia KOM Datuk Karim Ibrahim yang memohon Mahkamah Sukan Dunia itu membatalkan keputusan Persekutuan Olahraga Dunia IAAF untuk mengeluarkan beliau daripada Majlis Badan Induk Dunia itu tahun lalu. Keputusan ini bermakna penyingkiran Datuk Karim sebagai ahli Majlis IAAF kekal seperti yang diputuskan CAS pada 17 Disember tahun lalu. Difahamkan CAS telah mengeluarkan keputusan akhir berkenaan pada 17 Disember 2018 yang mana rayuan Datuk Karim Ibrahim terhadap keputusan panel penilai IAAF bertarikh 15 Mei 2018 ditolak. IAAF pada Ogos tahun lepas mengesahkan bahawa panel penilainya mendapati Datuk Karim tidak layak memegang jawatan dalam Majlis Badan Induk itu. Laporan mengaitkan penyingkiran beliau dengan satu dokumentari yang disiarkan oleh media Jerman ARD pada Mac 2016 yang mendakwa Datuk Karim melindungi amalan doping di Malaysia. Tindakan IAAF itu menyebabkan Datuk Karim memfailkan rayuan kepada CAS memohon keputusan itu dibatalkan. Pada 2012, Datuk Karim dikenakan tindakan penggantungan kerana didakwa membantu 6 atlet negara yang enggan menjalani ujian doping oleh Institut Sukan Negara ISN pada 2011. Beliau bagaimanapun membawa kes itu ke Mahkamah Tinggi dan berjaya membatalkan hukuman penggantungan itu sebelum beliau dilantik Presiden KOM pada penghujung 2014. Beliau dilantik anggota Majlis IAAF oleh Persatuan Olahraga Asia pada Oktober 2015. Kita sudah adakan beberapa mesyuarat lancar dan kita Ketika landscape bola sepak Malaysia bakal memasuki lebaran baru menerusi penubuhan badan bebas untuk mewujudkan pengadil profesional, Liga Bola Sepak Malaysia MFL seharusnya mendahulukan calon tempatan bagi mengisi jawatan pengurus besar Pegawai Perlawanan Profesional Malaysia PMOM bagi bekas pelatih pengadil FIFA yang juga legenda pengadil negara Datuk George Joseph. Beliau tanpa ragu-ragu melihat individu yang paling sesuai adalah Subkidin Muhammad Saleh.
pernah menjadi jurulatih pengadil kepada Supkidin ketika menjadi pengadil kelas 3, Datuk George menyifatkan Supkidin adalah calon tepat berdasarkan integriti dan mutu kerjanya yang kemas dan tersusun. But to me, he's the right person. To me, he is the right person because of his FIFA connection, because of his quality. He's the right person. Dalam kita punya rumah ada, dia mesti tolong Malaysia. Number one. Barulah kita mesti tolong daerah lain. Ketika ini, PMOM sudah didaftarkan oleh MFL sebagai badan bebas dan dalam proses melantik barisan kepimpinan tertinggi, terutama bagi jawatan pengurus besar. Datuk George turut mencadangkan 3 lagi calon bekas pengadil FIFA yang sesuai untuk diletakkan sebagai ahli jawatan kuasa PMOM. Mereka adalah Muhammad Rozali Yaakob, C. Ravichandran dan Ahmad Khalidi Supian, sementara Supkidin kekal dipilih sebagai calon terbaik pengurus besar PMOM. If you ask me, he's the right person to head this. And you mustn't kacau atau interfere too much. He's a professional. Interference can... Orang, you don't bulldoze. Pentadbiran dia boleh cakap, tetapi jangan push. Dia is a professional. He knows what he's doing. Let him do it. Datuk George merupakan anak jati Johor yang pernah menjadi bekas pelatih FIFA ketika era 80-an. Dan antara momen yang suka dilupakan Datuk George apabila dipilih mengadili perlawanan membabitkan Diego Maradona pada tamasya bola sepak Piala Dunia belia di Tokyo 1979 genap 3 dekad lalu. Ketika saingan Liga Malaysia 2019 hanya akan menyingkap tirainya 2 hari saja lagi, pasukan Liga Perdana Sabah mengambil peluang di saat akhir untuk menyambar 2 lagi pemain import baru. Luka Milunovic dari Serbia dan Pak Tae-soo dari Korea Selatan mengikat kontrak selama setahun bersama Sabah dan dijangka membuat penampilan sulung pada aksi pertama Liga Perdana bertemu Johor Darul Ta'zim 2 di Stadium Likas Sabtu ini. Majlis memperkenalkan 2 pemain import baru itu diadakan di Kompleks Sukan Likas disaksikan Presiden Persatuan Bola Sepak Sabah Datuk Peter Anthony. Milunovic yang merupakan bekas pemain import Melaka United pernah beraksi bersama pasukan bawah 21 tahun Serbia. Sementara Tae-soo sebelum ini beraksi bersama Hwaseong FC di Korea Selatan. Kehadiran 2 pemain itu menyaksikan Sabah kini sudah mempunyai 3 pemain import termasuk Rodoljub Panovic dari Serbia. Dan kini hanya perlu mencari seorang lagi pemain bagi melengkapkan kuota pemain import. Kemungkinan akan ada lagi tambahan seorang lagi yang tengah kita cari di barisan penyarang. Tapi disebabkan liga atau perlawanan ini akan bermula pada Sabtu ini. Dan ini membolehkan kita, kemungkinan kita akan gunakan kalibat yang lain yang ada. Musim lalu Sabah menamatkan saingan Liga Perdana di tempat ke-6 daripada 11 pasukan bertanding dengan penampilan cemerlang pada kempen Piala Malaysia selepas mara ke separuh akhir sebelum tumpas 7-2 secara agregat kepada Perak. Selepas menamatkan saingan Division Premier, kejohanan Rugby Asia IRC 2018 di tempat tercorot, Kesatuan Rugby Malaysia MR merancang untuk mengadakan sesi latihan pusat skuad kebangsaan selama sebulan setengah berbanding 6 bulan pada tahun lepas. Ia berikutan MR telah mengubah kalendernya untuk kembali menganjurkan Liga Rugby Malaysia MRL pada awal tahun ini dalam usaha memastikan pemain berada dalam keadaan bersedia dan cergas untuk saingan IRC 2019. Kita melihat mungkin shorter training camp will be much better for our players kerana komitmen kerja mereka, komitmen belajar mereka, dan sekali lagi kita merasakan bahawa daripada pengalaman sebelum-sebelum ini pemain-pemain kita berada dalam keadaan terbaik selepas mereka mengharungi sesuatu kejohanan tempatan seperti Piala Agong ataupun kejohanan Liga Malaysia. Pada ARC edisi lepas, Malaysia menamatkan saingan di kedudukan tercorot selepas tewas kepada Hong Kong dan Korea Selatan pada keempat-empat aksi yang terdiri daripada 2 aksi di gelanggang sendiri dan 2 aksi timbal balik. Hasil daripada postmortem yang dilakukan MRU, ketiadaan perlawanan kompetitif terutamanya di peringkat tempatan menjadi punca skuad negara Long Lai pada penampilan pertama ARC.
Justru MRL akan kembali dianjurkan namun jadual pertandingannya diawalkan pada 16 Februari hingga 24 Mac depan di Universiti Putra Malaysia UPM dan Pangkalan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Sebanyak 8 pasukan akan bertanding dalam Division Premier dan 8 pasukan lagi akan beraksi dalam Division 1. Pemain terbaik dari MRL akan dipilih selepas itu untuk membawa cabaran negara di pentas ARC Division Premier 2019 yang dijadual bermula pada 18 Mei hingga 29 Jun ini. Dengan itu sekian saya masukkan malam ini. Saya Fazil Muhammad Ais. Teruskan bersama Buletin Utama. Salam hormat. Saksikan bintang-bintang bergemelapan di Galaxy AJL 33. Nikmati gambar yang lebih jelas. Juga kesan bokeh yang mempesonakan. Menerusi paparan ultra lebar. Dan kamera telefoto yang merakam lebih dekat dengan 2 kali zoom. 4 lensa kamera untuk 4 kali ganda keseronokan. Hanya dengan Samsung Galaxy A9. Anugerah juara lagu ke-33 dibawakan oleh Samsung Galaxy A9. Mereka yang cerewet makan tidak mendapat nutrien secukupnya untuk membesar. Saya syorkan Pediasure dengan 25 nutrien untuk menyokong tumbesaran. Pediasure dirumus untuk memberi nutrisi lengkap. Yakini tumbesarannya dengan Pediasure. Lagu yang sedap penuh dengan melodi yang mewah kan? Setiap orang pula ada cita rasa pemilihan tersendiri. Ni, anda kena rasa KFC Parmesan Truffle Crunch. Ayam goreng rangup disaluti dengan sos keju parmesan dengan truffle. Ada juga hirisan keju parmesan. Kenalah dengan tagline dia. Apa kata? Anda semua rasai kelazatan Parmesan Truffle Crunch ni di cawangan KFC berdekatan anda. Cita rasa mewah, gaya mudah. Bertemu kembali. Media Prima Digital MPD dan Celcom Axiata Berhad mengumumkan Expex Kejohanan E-Sukan Campus atau KEC 2019. Kejohanan ini adalah yang pertama menampilkan pasukan E-Sukan institusi pengajian tinggi di seluruh negara yang bertanding bagi merebut hadiah tunai terkumpul berjumlah RM180,000. Dianjurkan My Game On dengan kerjasama rakan e-sukan mereka Kitaman. Acara ini akan diadakan di 5 zon berbeza di seluruh negara. Hadiah utama tunai boleh dimiliki semua peserta yang akan bertanding dalam 3 kategori permainan berbeza: Mobile Legends, Pro Evolution Soccer 2019 dan Dota 2. We'll be in 6 different locations: Central, South, East, Borneo and Eastern, and the grand final will be in Klang Valley. Yeah. When it will be held in February until end of April. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MPD Rafiq Razali, Media Prima Digital sangat komited dalam membangunkan industri e-sukan di Malaysia dan berharap dapat mendidik lebih 1 juta siswa dan siswi dari semua institusi pendidikan tinggi di seluruh negara tentang budaya healthy gaming. We feel that, having a campus versus campus sort of like competition can sort of like raise the spirit of over 1 million students in the higher learning institutes in Malaysia, and by doing that, give us a new audience that will sort of like support esports moving forward. Memandangkan e-sukan akan dipertandingkan pada Tamasya Sukan C akan datang, KEC 2019 dapat mempertingkatkan lagi industri esports dan permainan video di rantau Asia Tenggara.